Dahulu, hutan ini luas terbentang, rumah kepada berjuta spesies, penyejuk bumi dan warisan nenek moyang kita. Namun, kini deruan gergaji menggantikan nyanyian unggas. Pokok tumbang, tanah gersang, sungai tercemar. Semua atas nama pembangunan, atas nama kemajuan. Inilah dilema yang ingin kami bincangkan pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Faiz Fikri bin Irwan bersama dengan rakan saya pada hari ini. Saya Wilfred Anak Gilbert, Pelajar Unita University College Kuching. Hari ini kami akan mengupas satu isu yang tengah meruncing di Malaysia, iaitu tentang alam sekitar. Dan tajuk kami hari ini adalah tentang penebangan hutan. Menurut laporan Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC dan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM, pada tahun 2024 sahaja telah berlaku sebanyak 32 kes pembalakan haram direkodkan di Semenanjung Malaysia yang melibatkan kawasan seluas 100 hektar. Penebangan hutan yang berlaku untuk tujuan pembalakan, pembangunan perumahan serta pembukaan ladang kelapa sawit. Kesan-kesan seperti kehilangan biodiversity, perubahan iklim dan gangguan terhadap kehidupan komuniti orang asli termasuklah di kawasan Sabah dan Sarawak semakin ketara. Pada masa yang sama, menurut laporan dari Bertelsmann Transformation Index (BTI), iaitu sebuah badan indeks internasional yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana negara-negara berkembang, terdapat salah satu isu yang diketengahkan dalam laporan tersebut, iaitu menekankan kelemahan dalam penguatkuasaan undang-undang perhutanan dan isu pembalakan haram, prosedur lesen pembalakan serta kelemahan pengurusan perhutanan yang mengakibatkan hakisan tanah selain banjir kilat. Isu penebangan hutan ataupun penegaan hutan semakin menjadi isu yang sangat penting pada waktu ini, kerana setiap pembangunan akan menyebabkan pelbagai jenis hutan yang akan ditebang dan menyebabkan habitat untuk flora dan fauna menjadi korban. Oleh itu, disebabkan seperti pembinaan bangunan, jalan raya, menyebabkan isu hutan simpan ini semakin perlu dijelaskan. Isu penebangan hutan di Malaysia membuka ruang perdebatan tentang dilema moral yang sukar diselesaikan. Di satu pihak, ia dianggap sebagai pemangkin kemajuan, membuka ruang untuk projek infrastruktur, pelaburan luar dan pekerjaan kepada rakyat tempatan. Malah, ada yang melihat sebagai cara meningkatkan taraf hidup golongan miskin luar bandar. Namun begitu, di sebalik pembangunan tersebut, wujud pengorbanan yang besar pemusnahan biodiversiti, peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh, serta kehilangan identiti budaya komuniti pribumi. Konflik nilai ini melibatkan pelbagai pihak dengan kepentingan berbeza. Kerajaan mahu kemajuan, syarikat ingin keuntungan, manakala masyarakat dan aktivis alam sekitar pula memperjuangkan kelestarian. Pembangunan semakin pesat, namun habitat semula menjadi cagarannya. Adakah ia wajar untuk kita membuat pembangunan yang lebih pesat yang mengakibatkan masih banyak lagi habitat semula jadi yang menjadi korban? Kita akan masuk ke teori utilitarisme ataupun etika barat. Apakah itu utilitarisme? Berasal dari dua tokoh falsafah, iaitu Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Mereka yang mengasas utilitarianisme merujuk kepada idea atau fahaman etika normatif yang menilai kepada sesuatu tindakan berasaskan tujuan untuk memaksimumkan tahap kegunaan. Melalui sudut pandangan ini, tindakan yang dianggap bermoral jika ia memberi manfaat kepada bilangan yang banyak. Dalam hal ini, pembalakan dan pembangunan menghasilkan pekerjaan, menjana ekonomi dan menyediakan infrastruktur. Apakah manfaat ini seimbang dengan kemudaratan jangka panjang? Falsafah Islam meletakkan manusia sebagai khalifah, pemegang amanah untuk menjaga dan memelihara bumi ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa manusia diciptakan untuk memikul tanggungjawab besar sebagai penjaga bumi. Konsep mizan atau keseimbangan pula menekankan bahawa setiap ciptaan Allah memiliki tujuan dan peranan. Jika kita merosakkan hutan, kita sebenarnya mengganggu keseimbangan ekosistem yang telah ditentukan. Penebangan hutan menyumbang kepada perubahan iklim. Pada masa yang sama, kesan rumah hijau yang berlaku
Apabila ditebang, gas rumah hijau meningkat dan suhu bumi pun naik. Matlamat Pembangunan Lestari ke-13 atau SDG 13 menyeru semua negara mengambil tindakan segera dan berkesan untuk menangani perubahan iklim dan kesannya. Ini termasuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, melindungi ekosistem semula jadi dan membina daya tahan terhadap bencana iklim. Di Malaysia sahaja, kita telah menyaksikan bencana iklim yang semakin kerap dan juga ekstrim. Sebagaimana contoh, banjir besar di pantai timur pada tahun 2021, tanah runtuh tragis di Batang Kali, dan suhu luar biasa panas melebihi 36 darjah Celsius di beberapa buah negeri. Melalui kajian dan refleksi ini, saya mula sedar bahawa isu penebangan hutan bukan hanya soal dasar kerajaan atau tindakan syarikat. Ia menyentuh jati diri dan kesedaran kita sebagai individu. Saya menyedari bahawa setiap tindakan kita, sekecil mana pun, memberi kesan kepada alam sekitar. Melalui pengalaman ini, saya sedar bahawa perubahan iklim bukan sesuatu yang jauh. Ia berlaku di sekeliling kita dan ia memberi kesan langsung kepada keselamatan dan kehidupan seharian. Saya dulu terfikir, perubahan iklim hanya boleh ditangani oleh kerajaan atau organisasi besar. Tetapi kini saya percaya bahawa setiap individu mempunyai peranan. Isu penebangan hutan bukan sekadar isu alam sekitar yang tercemar, namun ia tentang keadilan, etika dan tentang masa depan masyarakat kita di generasi yang akan datang. Disebabkan itu, marilah kita renung-renungkan sebuah bumi yang bernyawa untuk anak cucu kita ataupun generasi kehancuran yang melihat masa hadapan.